Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Afika binti Ali Akbar. Nombor metrik 060326. Baiklah, pada hari ini kami ingin menerangkan mengenai perbicaraan tanpa kehadiran dependen. Institusi kehakiman dalam Islam menghendaki agar keadilan dan kezaliman dihapuskan. Hal ini bagi mengelakkan hak dan kepentingan individu yang wajib dijaga dan dipertahankan daripada dicabut. Melaksanakan keadilan dan menghapuskan kezaliman ialah antara falsafah sistem kehakiman dalam Islam. Dalam setiap kehakiman, ianya memerlukan dengan adanya keadilan dan kesaksamaan. Oleh yang demikian, untuk membuktikan sesuatu kes yang dibicarakan mencapai kebenaran dan keadilan yang dituntut, maka kaedah kehakiman yang cekap dan sempurna perlulah dilaksanakan. Tugas untuk menyelesaikan sesuatu persengketaan atau perbalahan serta memutuskan sesuatu hukum adalah fardu yang mesti dilaksanakan. Perkara ini bermula dari sebelum kedatangan Islam, bagi di mana kekuasaan kehakiman telah pun diwujudkan. Ia bertujuan untuk menegakkan keadilan. Di dalam hal ini, Islam adalah agama yang sangat mementingkan keadilan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asyad ayat 26 yang bermaksud, "Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu." Ayat di atas dengan jelas memerintahkan kita sebagai umat Islam supaya berlaku adil dan saksama dalam memberikan sesuatu keterangan dan menyampaikan kebenaran kerana Allah. Ianya juga merupakan suatu kewajipan bagi setiap orang sebagai umat Islam. Seperti mana yang kita semua telah sedia maklum, di dalam sesebuah perbicaraan terdapat tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan. Antara perkara yang terdapat di dalam perbicaraan adalah seperti pembacaan pertuduhan ke atas tertuduh, pendakwaan serta penghakiman. Dalam menjalankan satu perbicaraan, hendaklah wujudnya pendakwa, orang yang kena dakwa, hak yang dituntut oleh pendakwa terhadap orang yang kena dakwa, atau perkataan yang lahir daripada pendakwa semasa menuntut hak ke atas orang yang kena dakwa. Begitu juga penghakiman atau perbicaraan tanpa kehadiran dependen. Pada kaedah asalnya, penghakiman terhadap sebelah pihak tidak dibenarkan. Akan tetapi, demi mencapai tujuan dan hikmah daripada pensyariatan sistem kehakiman ini, maka ianya dibenarkan penghakiman pada sebelah pihak sahaja, dengan syarat dakwaan tersebut mestilah mempunyai bukti-bukti yang kukuh untuk dipertimbangkan oleh pihak mahkamah. Hal ini kerana setiap proses ini mempunyai tata cara yang tersendiri berpandukan garis panduan yang telah digariskan oleh syarak. Seterusnya, menurut Kamus Dewan edisi keempat, perbicaraan bermaksud pengadilan sesuatu perkara di mahkamah. Kehadiran menurut Kamus Dewan edisi keempat pula bermaksud perihal hadir di sesuatu perjumpaan atau mesyuarat serta perihal di sesuatu tempat. Defendant menurut Kamus Dewan edisi keempat pula bermaksud orang atau pihak yang didakwa atau dituntut dalam mahkamah undang-undang, di mana mahkamah boleh melaksanakan budi bicaranya dan memerintahkan pihak supaya Seterusnya, sejarah perkembangan dan sumber perundangan Islam. Sejarah perkembangan dan sumber perundangan Islam bermula sejak awal lagi, iaitu pada zaman Rasulullah SAW, di mana ianya bersumberkan kepada wahyu Al-Quran sebagai sumber pertama dan hadis sebagai sumber kedua. Para sahabat yang menghadapi masalah akan merujuk kepada Rasulullah. Perkembangan perundangan terbahagi kepada dua zaman, iaitu zaman Mekah dan zaman Madinah. Zaman Mekah berlangsung selama 13 tahun dan zaman Madinah berlangsung selama 10 tahun. Selain itu, pada zaman sahabat telah berlakunya pengumpulan ayat Al-Quran dalam bentuk mazhab. Pada zaman ini berlaku ijma' ulama' pada masalah baru dan wujudnya beberapa hukum baru hasil ijtihad daripada para sahabat serta lahirnya fuqaha dan kalangan para sahabat, khususnya dalam bidang perundangan. Khususnya pada zaman tabi'in telah berlakunya perbincangan masalah fiqh secara meluas hingga menyebabkan berlakunya kekhilafan. Hal ini berlaku disebabkan berlakunya perkembangan wilayah Islam, berbagai sumber rujukan, lahirnya ramai tokoh ilmuwan yang hebat serta kebebasan yang diberikan kepada para ulama untuk mengeluarkan pendapat menyebabkan berlakunya khilaf. Seterusnya, pada zaman tabi'in, sumber-sumber penangan semakin banyak. Perubahan dan sumber dibahagikan kepada dua, iaitu sumber yang disepakati dan sumber yang tidak disepakati. Sumber yang disepakati adalah Al-Quran dan Sunnah, dan sumber yang tidak disepakati adalah
masalah musalih, al-istishab, sadu zara'i, amal ahlul Madinah, al-istihsan, syarul gablana, kaul sahabi dan al-uruf wal-adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang perbicaraan tanpa kehadiran defendant menurut undang-undang di Malaysia. Pada kebiasaannya, prinsip asas dalam suatu prosiding perbicaraan memerlukan kedua-dua pihak untuk hadir apabila suatu pertikaian itu sedang dijalankan dalam perbicaraan, supaya mereka dapat peluang memberi keterangan masing-masing. Akan tetapi, terdapat beberapa perkara yang boleh mengecualikan prinsip asas yang menggalakkan kedua-dua pihak untuk menghadiri perbicaraan. Antaranya adalah perbicaraan tanpa kehadiran defendant dan perbicaraan bagi permohonan ex parte. Perbicaraan tanpa kehadiran defendant adalah perbicaraan sebelah pihak yang berlaku disebabkan pihak daripada defendant tidak hadir ke mahkamah tanpa sebab yang munasabah walaupun notis pemberitahuan saman telah diberikan secara biasa atau ganti kepada defendant. Menurut Seksyen 121 Enakmen Tata Cara Mahkamah Syariah Terengganu 2001, jika kedua-dua pihak iaitu plaintiff atau defendant tidak hadir, mahkamah boleh membuang kes tersebut. Jika plaintiff tidak hadir, mahkamah boleh membuang tindakan itu dan mendengar dan memutuskan apa-apa tuntutan balas terhadapnya. Jika defendant pula tidak hadir, mahkamah boleh mendengar dan memutuskan tanpa kehadirannya. Kes-kes yang dibenarkan adalah fasa dan tuntutan selepas perceraian. Jika defendant tidak hadir, mahkamah boleh mendengar dan memutuskan tindakan tanpa kehadirannya dengan syarat saman dibuktikan telah disampaikan. Defendant tidak boleh dikesan atau sengaja mengelak dari tindakan. Ada bukti atau saksi yang menyokong tindakan daripada plaintiff. Lepas tu, plaintiff mengangkat sumpah istishar. Sumpah istishar adalah sumpah yang bertujuan untuk menguatkan tuntutan dan menolak segala tomahan yang terkena kepadanya selepas ia berjaya membuktikan tuntutannya. Walaupun pihak tersebut tidak hadir tanpa sebab, hak seorang lagi pihak tidak seharusnya diabaikan. Objektif bagi kehakiman Islam untuk memastikan keadilan dan mengelakkan kesukaran bagi membantu pihak-pihak yang teraniaya. Oleh sebab itu, mahkamah juga boleh menangguhkan prosiding tersebut mengikut arahan Amalan Nombor 1 2003. Jika kes ditangguh terlalu kerap dan lama, maka keputusan tidak boleh diberikan tanpa kehadiran defendant. Lalu ia akan mengakibatkan pula kesukaran berpanjangan kepada plaintiff, seperti membazir tenaga dan masa yang lama. Hak tuntutan selepas perceraian seperti nafkah iddah, muta'ah, hadonah dan tunggakan nafkah menjadi terabai disebabkan penyelesaian kes yang lambat selesai walaupun kes perceraian telah selesai. Antara sebab yang dibenarkan bagi kes ini adalah mengikut prinsip darurah dan mengelak kesusahan. Permohonan ex parte pula adalah permohonan untuk kepentingan sebelah pihak sahaja dalam keadaan kecemasan atau terdesak tanpa memberikan notis pemberitahuan kepada pihak satu lagi. Antara contoh kes adalah hak sementara, nafkah, kebenaran keluar daripada rumah bagi kes pendera, larangan atau tegahan kacau ganggu. Permohonan ini berkuat kuasa selama 30 hari melainkan dibatalkan oleh mahkamah. Jika kes induk difailkan, tempoh sah sehingga selesai kes induk. Ia juga boleh dibatalkan oleh mahkamah atas permohonan responden melalui permohonan mengenepikan perintah ex parte dengan syarat pihak tersebut perlu membuktikan permohonan itu tidak relevan dan tidak mendesak. Faktor yang dibenarkan adalah bila seseorang itu dalam keadaan mendesak, mengalami risiko ketidakadilan dan kerugian yang besar. Tindakan yang tidak boleh dilengahkan. Situasi bagi perbicaraan tanpa kehadiran defendant dan permohonan ex parte mempunyai persamaan yang lebih kurang sama kerana ia hanya melibatkan satu pihak sahaja dan mahkamah hanya boleh terima kes ni apabila darurah atau situasi terdesak sahaja. Sekian itu sahaja daripada saya. Isi seterusnya akan disambung oleh kawan saya. Saya Aimah Amirah binti Johari dengan nama matrik 060061. Seterusnya saya akan teruskan kepada hukum kehadiran dalam perbicaraan.
Secara umumnya, tata cara asas bagi sesuatu perbicaraan mestilah dihadiri oleh semua pihak-pihak yang terlibat, sama ada pihak pendakwa ataupun pihak yang didakwa. Bahkan dalam mengikut kaedah asas sesuatu perbicaraan, setiap penghakiman mestilah diadili dengan kehadiran kedua-dua belah pihak yang terlibat, iaitu pihak plaintiff dan pihak defendant. Hal ini adalah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang bermaksud, jika datang dua orang yang berbalah meminta penghakiman kepada kamu, maka janganlah kamu menjatuhkan hukuman kepada pihak yang pertama sehingga kamu mendengar keterangan pihak yang kedua. Setelah itu, kamu akan mengetahui bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman. Berdasarkan kepada hadis ini menunjukkan bahawa seseorang hakim apabila sebelum ia menjatuhkan hukuman, perlulah ia mendengar keterangan daripada kedua-dua belah pihak yang bertelagak, sama ada daripada pihak yang berdakwa ataupun pihak yang didakwa. Walau bagaimanapun, kaedah yang pertama ini iaitu kaedah asal ini ditolak dan diganti dengan ihtisan, iaitu perbandingan antara dalil syarak bagi memilih dalil yang lebih kuat yang memberikan kemaslahatan kepada manusia. Perkara ini adalah berdasarkan kepada dalil ataupun hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah bahawa berkata Hindun binti Utbah, sesungguhnya Abu Sufyan ini seorang lelaki yang kedekut. Dia tidak memberi nafkah yang mencukupi untuk aku dan anak aku. Kalau pun cukup disebabkan aku ambil daripada hartanya tanpa pengetahuannya. Adakah perbuatanku itu salah? Sabda Rasulullah SAW, ambillah daripada hartanya dengan cara yang baik yang cukup untuk engkau dan anak engkau. Berdasarkan daripada hadis yang telah dinyatakan menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah menjatuhkan hukuman dengan hanya berpandukan kepada keterangan sebelah pihak sahaja, iaitu keterangan daripada pihak pendakwa sahaja, iaitu Hindun, tanpa kehadiran defendant, iaitu suaminya Abu Sufyan. Hal ini menunjukkan bahawa keharusan seorang hakim untuk menjatuhkan hukuman walaupun pihak yang didakwa tidak hadir dalam pembicaraan. Hal ini adalah untuk menjaga salah satu daripada ciri-ciri keistimewaan undang-undang Islam, iaitu menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemudahan. Perkara ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 85 yang menyatakan Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesusahan bagimu. Hal ini kerana sekiranya sesuatu perbicaraan tidak dilangsungkan tanpa kehadiran defendant akan dianggap satu penafian terhadap hak orang yang mendakwa kerana pihak pendakwa telah mengemukakan seluruh keterangan dan bukti yang kukuh. Oleh itu, seperti yang diketahui, perundangan Islam adalah bagi memelihara kemaslahatan atau kepentingan manusia. Hal ini adalah untuk mencukupkan keperluan-keperluan asas daruriyat. Bukan itu sahaja, perundangan Islam juga adalah untuk melengkapi keperluan hajiat. Selain itu, perundangan Islam juga adalah untuk menjamin kesempurnaan, iaitu tahsiniyat. Berdasarkan perkara berikut, perbicaraan tanpa defendant dibenarkan dengan alasan yang pertama, bertepatan dengan prinsip darurah, dan yang kedua adalah dapat mengelakkan kesusahan kepada pihak plaintiff yang telah berusaha dalam meneruskan perbicaraan. Hal ini juga bertepatan dengan salah satu kaedah kawaid fiqhiyah, iaitu dirarul yuzal, yang membawa maksud kemudaratan dihilangkan. Kaedah ini menjelaskan bahawa hukum hakam yang disyariatkan adalah untuk menghasilkan maslahah dan menolak kemudaratan. Sekiranya keputusan perbicaraan tanpa defendant tidak diberikan ataupun penangguhan perbicaraan akan mengakibatkan kesukaran yang berpanjangan kepada plaintiff, maka dituntut kepada hakim untuk melakukan perbicaraan tanpa defendant kerana ia mampu menghilangkan kemudaratan bahkan mendatangkan kemaslahatan kepada pihak pendakwa, iaitu plaintiff. Walau bagaimanapun, semua pihak yang bertelagah berhak untuk mengemukakan tuntutan dan pembelaan. Seterusnya adalah punca ketidakhadiran defendant. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kegagalan defendant dalam menghadiri sesuatu perbicaraan. Antaranya adalah yang pertama, defendant bermukim di luar kawasan hakim. Dan yang kedua adalah defendant enggan menghadiri perbicaraan. Dan yang ketiga adalah defendant melarikan diri. Seterusnya saya teruskan kepada tata cara tanpa kehadiran defendant. Sebahagian daripada fuqaha membenarkan dakwaan kepada pihak defendant yang tidak hadir pada perbicaraan. Oleh itu, bagi tata cara defendant bermukim di luar kawasan hakim diputuskan kepada dua pilihan. Yang pertama adalah hakim akan mendengar dakwaan plaintiff dan kemudian menulis dakwaan serta keterangan plaintiff dan menghantar kepada hakim negeri di mana defendant itu bermukim supaya hakim dapat membuat keputusan berdasarkan laporan tersebut. Yang kedua adalah hakim akan membuat keputusan berdasarkan keterangan saksi yang dapat diterima dan menulis keputusan tersebut kepada hakim di negeri defendant bermukim dan meminta supaya keputusan dan hukuman dapat diputuskan dan dilaksanakan ke atas defendant. Seterusnya adalah tata cara defendant enggan menghadiri perbicaraan. Sekiranya pihak defendant berada di dalam negeri hakim ataupun bermukim di dalam wilayah hakim dan telah disampaikan notis pemberitahuan untuk menghadiri mahkamah tapi dia enggan untuk menghadirkan mahkamah, maka hakim boleh menjalankan perbicaraan tanpa kehadiran defendant dengan mengikut prosedur berikut. Yang pertama adalah hakim akan memerintahkan mana-mana pembantu hakim untuk memberitahu kepada defendant sekiranya jika defendant tidak hadir pada hari perbicaraan, maka hakim akan menjalankan perbicaraan tanpa kehadirannya dan seterusnya akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Yang kedua adalah sekiranya pihak defendant tetap enggan atau tidak mahu untuk menghadirkan diri pada hari perbicaraan, hakim akan tetap melakukan perbicaraan tanpa kehadirannya. Dan yang pertama, hakim akan bertanyakan keterangan kepada pihak plaintiff. Sekiranya pihak plaintiff ada keterangan, maka hakim akan menerima keterangan tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada pihak defendant. Yang kedua, sekiranya pihak plaintiff tidak mempunyai keterangan, maka hakim akan mengulangi pihak defendant untuk menghadiri perbicaraan. Dan sekiranya pihak defendant masih enggan menghadiri perbicaraan, maka akan dikembalikan sumpah kepada pihak plaintiff. Sekiranya pihak plaintiff membuat sumpah, maka akan dikembalikan hak defendant kepada pihak plaintiff.
Seterusnya adalah tata cara defendant melarikan diri. Apabila sekiranya pihak yang didakwa ataupun defendant melarikan diri setelah mendengar keterangan pendakwa, maka hukuman tidak akan terjejas. Malah hakim boleh membuat keputusan serta melaksanakan keputusan tersebut kepada defendant dengan syarat keterangan yang diberikan oleh pihak plaintiff dapat diterima. Selain itu, jika pihak defendant yang tidak hadir ke mahkamah itu hadir sebelum hukuman diputuskan, maka hendaklah dia dipanggil untuk menghadiri perbicaraan. Sekiranya menuntut untuk menangguhkan perbicaraan untuk membolehkan membuat tuntutan balas, maka hakim perlu menangguh perbicaraan tersebut dalam satu tempoh yang munasabah. Namun sekiranya pihak defendant yang tidak hadir ke perbicaraan itu hadir selepas hakim mengeluarkan hukuman dan dia mengemukakan keterangan yang dapat diterima ataupun menolak dakwaan pendakwa, maka hakim akan mengeluarkan keputusan membatalkan hukuman yang telah dikeluarkan. Tetapi sekiranya pihak defendant gagal mengemukakan bukti penolakan, dia boleh menuntut supaya pihak plaintiff untuk bersumpah. Sekiranya pihak plaintiff bersumpah, maka kekallah keputusan yang terdahulu. Sekiranya pihak plaintiff enggan bersumpah, maka hakim akan membatalkan keputusan hukuman yang telah dikeluarkan dan pihak defendant akan terlepas daripada hukuman yang telah diberikan. Nama saya Ainur Hamizah binti Hariri, nombor metrik 060143. Saya akan menerangkan tentang berkaitan contoh-contoh kes, yang mana terdapat beberapa contoh kes yang dapat kita kaitkan dengan tajuk di atas. Kes yang pertama adalah kes Zarina binti Hashim lawan Jamaluddin bin Saidun. Kes ini telah berlaku di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang. Di dalam kes ini, pihak plaintiff telah menuntut hak hadanah anak, nafkah anak dan harta sepencarian. Defendant telah gagal hadir dalam semua perbicaraan yang telah dijalankan. Di dalam kes ini, mahkamah telah meneruskan perbicaraan tanpa kehadiran defendant. Mahkamah juga telah merujuk kepada kitab I'anah Al-Talibin dan Mughni Al-Muhtaj, yang mana kitab ini mengharuskan dan tidak menghalang untuk membuat penghakiman tanpa kehadiran defendant. Kes yang kedua adalah kes Nur Liza Haji A. Latif lawan Muhammad Asri Ismail, yang mana di dalam kes ini pihak plaintiff telah membuat permohonan fasah. Hakim Tuan Osman Ibrahim, iaitu Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang, telah membuat keputusan bahawa tuntutan plaintiff dalam kes tersebut diteruskan untuk perbicaraan setelah mahkamah dapati defendant gagal untuk hadir ke mahkamah dan hanya 2 kali hadir tanpa pembelaan difailkan ke mahkamah. Oleh itu, mahkamah telah berpendapat bahawa kes tersebut perlu diteruskan kerana segala proses undang-undang telah pun disempurnakan menurut peruntukan Undang-Undang Seksyen 121-1-B Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Pulau Pinang 2003. Dalam kes ini, Seksyen 121 Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor tahun 2002 memperuntukkan mana-mana tindakan dipanggil untuk pendengaran dan tiada pihak yang hadir, maka mahkamah boleh membuang tindakan tersebut. Jika defendant tidak hadir ke mahkamah, mahkamah boleh tertakluk kepada bukti penyampaian wajah, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadiran defendant. Manakala dalam situasi di mana plaintiff tidak hadir, maka mahkamah boleh membuang tindakan itu dan memutuskan apa-apa tuntutan balas dengan mengarahkan plaintiff ataupun defendant mengikut mana-mana yang berkenaan atau mengangkat sumpah istihzar. Kes yang terakhir iaitu kes Maryam binti Abdullah lawan Hithir bin Rashid. Kes ini adalah kes tuntutan mengubah perintah hak jagaan anak dan perintah nafkah anak yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langit. Yang mana di dalam kes ini pihak defendant iaitu suami kepada plaintiff tidak hadir dalam perbicaraan pada peringkat awal. Hakim telah meneruskan perbicaraan tanpa kehadiran defendant berdasarkan Seksyen 121-1-B Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor nombor 4 tahun 2003. Di dalam kes ini juga, mahkamah telah merujuk kepada kitab I'anah Al-Talibin, yang mana kitab tersebut telah mengatakan harus membuat penghakiman tanpa kehadiran defendant dengan syarat dakwaan itu mempunyai keterangan yang jelas dan kukuh. Kemudian, mahkamah telah bertegas pada peringkat awal untuk tidak meneruskan perbicaraan tanpa kehadiran defendant kerana mahkamah tidak berpuas hati berhubung penyampaian saman yang dibuat oleh plaintiff terhadap defendant. Jika dilihat di sini, hukum asal masih menuntut supaya setiap perbicaraan hendaklah dijalankan apabila pihak yang berselisih pendapat hadir ke mahkamah sekiranya segala usaha telah dilakukan termasuk penyampaian saman kepada defendant bertujuan untuk memaklumkan kepada defendant untuk hadir ke mahkamah dan dakwaan terhadap dirinya adalah wujud. Barulah mahkamah boleh berpindah kepada hukum yang baru bagi memelihara kemaslahatan pihak plaintiff.
Seterusnya, kesimpulan kepada tajuk perbicaraan tanpa kehadiran defendant adalah mahkamah bertanggungjawab untuk menjalankan tugas keadilan dan penghakiman. Ini kerana penghakiman yang dibuat secara adil amat penting di dalam sesebuah negara bagi menegakkan keadilan. Perbicaraan tanpa kehadiran defendant pada kaedah asalnya tidak dibenarkan, tetapi demi mencapai tujuan dan hikmah daripada pensyariatan sistem kehakiman, maka dibenarkan penghakiman pada sebelah pihak sahaja dengan syarat dakwaan-dakwaan tersebut mestilah mempunyai bukti-bukti yang kukuh untuk dipertimbangkan oleh pihak mahkamah. Tujuan penetapan undang-undang di mahkamah dalam perbicaraan adalah untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang bertikal. Ini kerana keadilan merupakan sesuatu aspek yang amat penting bagi menjaga kemaslahatan masyarakat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.